16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rabbi shrah li sadri wala haula. Qala mu'alif qadasallahu sirra. Dan syarat yang keempat, bahawa berniat makmum akan mengikut imam atau berniat jamaah serta imam. Saja aku sembahyang zuhur jamaah serta imam boleh. Saja aku sembahyang pada zuhur mengikut imam, atau sembahyang pada zuhur makmum boleh lah. Atau berniat jamaah serta imam atau berniat jadi makmum, semua tu boleh. Maka jika mengikut perbuatan seperti rokok atau salam dengan tiada berniat berjamaah atau syak ia pada niat jamaah tadi dia ada, niat makmum tidak, dia kata ikut, ya. Jawab dia batal sembahyangnya, ya. Tapi syarat batal ni, batal tu ada syarat pula. Jangan syarat jika lama ia berdiri menanti pada perbuatan, ya. Dia semayang, dia tak niat jadi makmum, tiba-tiba dia baca surah pendek dah habis. Imam dah baca surah panjang, dia tunggu siapa? Tunggu imam, bukan imam, dia tak niat. Maka batal semayang tu. Jika lama berdiri menanti pada perbuatan, dan jika tiada seperti demikian maka tiada batal. Dia tak niat jadi imam, kebetulan diikut begitu, nampak macam ikut imam tapi tak niat, maka tak batal. Kalau tidak, lama penceraian penantian. Kalau intizar tawil, penantian yang lama ditunggu, itu tak boleh, ya. Bila tidak ada perbuatan tidak berkait dengan iman, tiba-tiba dia tercegat, maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa berniat berjamaah pada semayang 5 waktu tiada wajib di dalam takbiratul ihram. Tiada wajib dalam takbiratul ihram. Cuma untuk mendapat pahala jemaah mesti diniat dalam takbiratul ihram. Kalau untuk sekadar sah, ya, lepas dia takbir pun dia boleh niat. Dia niat semayang zuhur, angkat takbir, semayang pada zuhur, pada rakaat Allah Ta'ala. Tengah baca doa iftitah, dia berniat, aku ikut imam, ya, aku jadi makmum bagi imam, boleh. Tapi kalau dia niat luar, maka fadilat jemaah tu tak dapat, semayang sah, ya. Jadi faham di sini bahawasanya apa? Semayang ni waktu tadi tidak wajib di dalam takbiratul ihram niat tadi. Hanya niat pada itu terlebih afdal. Niat makmum dalam takbiratul ihram tadi itu lebih afdal, menghasilkan fadilat jemaah daripada permulaan semayang. Maka jika tiada niat sah semayangnya tapi jatuh sembayangnya seorang diri, maka jika berkendak jemaah maka tak dapat tiada diniatkan kemudian di takbiratul ihram. Jika berkendak akan jemaah berkendak jemaah, mana dia boleh sah ikut, ya, lepas tu dia niat boleh. Pahala ni ada ulama katakan tak dapat tu ada. Setengah ulama kata pahala rabti saya dapat tu ada khilaf banyak. Ada pun sembahyang Jumaat wajib niat, ya, wajib niat jamaah atau niat makmum dalam takbiratul ihram. Kerana jemaah tu syarat bagi sah. Ada pun niat makmum dalam sembahyang lain daripada Jumaat itu syarat untuk dapat fadilat. Tu. Habis. Maka dalam sembahyang Jumaat makmum niat tu dia jadi syarat sah. Sebab sembahyang Jumaat dia syarat dia berjamaah, tak boleh seorang. Ya Allah. Ada pun sembahyang Jumaat maka wajib niat jamaah dalam takbiratul ihram. Kerana jamaah itu syarat bagi sah, ya, syarat bagi sah Jumaat pada awal lagi. Manakala di awal tak ada syarat, jadi tak niatkan jemaah, batal sembahyang, tak sah.
Habis. Syarat yang kelima, hendaklah muafakat perbuatan sembahyang imam dengan makmum. Sembahyang imam dengan makmum sama perbuatan dia, baru boleh ikut mengikut. Kalau tak sama tak boleh. Umpamanya kita sembahyang, ya, maknanya sunat 2 rakaat atau sembahyang pula tak kira lah. Kita pergi ikut orang yang nazam sembahyang dia tu tak sama. Contohnya sembahyang jenazah. Orang sembahyang jenazah kita ikut belakang. Tunggu-tunggu tu imam tak rokok-rokok. Ya, itu tak boleh. Sebab dia punya kaifiat, cara dia tak sama. Tu tak boleh ikut mengikut. Maka jika bersalahan peraturan sembahyang, ya, seperti sembahyang fardu 5 waktu dengan sembahyang gerhana atau sembahyang jenazah, tak boleh. Sebab sembahyang gerhana dia ada berapa kali rokok? 2. Dia 2 kali i'tidal. Dia baca surah, baca Fatihah, surah rokok. Apa rokok? Dia bangkit, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, dia baca Fatihah balik, baca surah balik, betul rokok sekali lagi, kemudian tidak baru sujud. Kalau sangat dalam Tirmizi ada riwayat 3 kali pun dia. Nah, jadi maknanya tu nazam ni sudah berbeza, dia tidak muafik, dia tidak ada muafakat, maka tak boleh ikut mengikut. Jenazah lagi terang lah, sebab tak ada rokok, tak ada berlangsung. Maka tidak sah ikutnya sebab sukar mengikut dia. Kau semain duduk? Ada orang tanya baru ni, kata mesej ni, boleh tak tuan kita semayang orang yang tak sempurna kelakuan? Apa maksud? Dia tanya dia imam ni uzur, dia semayang duduk, kita makmum semayang berdiri, boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh, sebab nazam dia tak berubah. Tu imam uzur, suruh orang lain jadi imam, suruh tak berani. Kan, pada malu. Jadi tu imam pun pergi imam, tapi semayang duduk je lah, maka sah ikut, dia tak apa tu. Yang tak boleh susunan nazam dia beza ni, semayang tak ada rokok terus, ataupun semayang berbeza sampai 2 kali rokok, kan. Dan sah semayang fardu di belakang semayang sunat, boleh. Ya, aturan ni sama, cuma niat saja berbeza. Orang ni semayang sunat, kita semayang fardu, niat ikut dia. Dia semayang fardu, kita semayang sunat, ikut dia, boleh. Akas ni mana sebaliknya, tadi fardu ikut sunat, ya, orang tadi semayang sunat duha, seorang tadi qada fardu subuh, kan, boleh. Atau akas sebaliknya lah, kerana muafakat peraturan. Sebab semayang ni muafakat aturan dia sama, rokok sama rokok, jilat sama jilat, semua ada pasal jenazah dia tak ada rokok, tak ada sujud. Maka jadi kalau ada semayang imam terpanjang dari semayang makmum, semayang imam 4 rakaat, makmum 2, jangan ikut. Maka memilih makmum terkala selesai tahiyatnya. Tahiyat imam, makmum semayang 2 rakaat, imam 4, kan. Biasanya makmum lebih, imam dah habis, makmum tak habis, dia bangun, itu biasalah. Yang ni makmum sudah habis, imam tak habis lagi. Jadi sekarang dia panggil apa ni? Memilih, dia beri takhir. Ya, dia beri pilih kepada makmum tatkala selesai tahiyatnya, mana tahiyat akhir ni, ya, antara niat mufarakat dan memberi salam. Ya, sebab dia semayang 2 rakaat, jadi imam 4. Jadi bila tahiyat akhir, dia imam buat tahiyat awal, imam nak bangkit ni. Jadi dia selesai saja baca tahiyat akhir dia, maka dia beri pilihan antara dia nak ikut imam ataupun dia nak mufarakah. Antara mufarakah dan memberi salam, dia niat mufarakah, aku keluar daripada imam, ya, mana dia cerai daripada imam, aku cerai, talak 3 dengan imam. Wah, pasal now ni. Yang mana dia cerai imam, mana mufarakah dengan imam, dan terus memberi salam. Pilih tadi antara, ya, niat mufarakah ni dan atau itu, dan antara menanti salam imam. Ya, boleh dia nanti juga, dia sampai fil alamin innaka hamidum majid, imam pun bangun masa rakaat ketiga, dia dah habis tu. Dia tunggu je lah, lengoh tunggu 2 rakaat lagi. Tunggu cakap gitu, ya. Kalau begitu mana afdal? Maka terafdal jika ia muafakat tempat tahiyatnya. Tengok tuan, dia tafsir lagi ni, banyak je. Tengok, kalau orang tanya, dia biasa kalau orang mengaji fiqh dia pandai, ya. Bila kata boleh pilih, dia nak terus sembahyang beri salam, dia niat farakah dia beri salam, ataupun dia nanti imam gang. Bila 2 boleh pilih, akan datang satu soalan, mana afdal? Itu orang ngaji. Kalau orang ngaji dia akan tanya lagi, antara 2 mana afdal? Mana dia orang ngaji fiqh. Ya, dia orang pandai.
Kalau tak kata orang boleh, yelah, dia senyap je, tu kurang sikit. Ya, sebab bila dua benda mesti ada salah satu lebih afdal. Masa sekarang mana lebih afdal? Tengok dia jawab. Maka iaitu terafdal jika muafakat. Iaitu mana kembali domir tu? Iaitu isyarat. Iaitu kembali di mana? Ia telah menanti yang dekat. Dia bila kembalikan tu marji' dia yang dekat. Sekarang yang pertama ialah kita mufarakah. Yang kedua menanti serta imam. Maka iaitu mana yang dekat tu? Iaitu mana menanti. Menanti tu afdal, tapi ada syarat pula. Jika muafakat tempat tahiyatnya, tahiyat bukan hayatnya. Hayat hidup pula apa kena-mana. Jika muafakat tempat tahiyatnya, misal seperti subuh di belakang imam sembahyang zuhur. Jadi muafakat imam tahiyat awal, di tahiyat akhir. Mana situ dia muafakat dekat tu. Gitu mana afdal kita nanti. Kalau tak muafakat, imam tahiyat mana satu, makna nak tambah 3 lagi. Dia dah habis, tu tak muafakat. Jadi makna kalau muafakat begitu, makna kedudukan dia tahiyat akhir, imam tahiyat awal, maka afdal dia ialah ditunggu. Kalau dia nak salam turun punya mufarakah salam pun boleh juga. Dan jika tiada, apa makna tiada? Tiada muafakat. Misal seperti maghrib di belakang sembahyang isyak. Jadi makmum tadi maknanya tahiyat dia masuk rakaat ketiga, habis kan, imam bangun, dia tak bangun. Kalau situ nampak tak muafakat. Berapa tempat duduk dia tak sama. Tadi tempat duduk sama, dia 2, imam 4, sama-sama duduk kan. Sini tak, dia duduk, imam bangun. Imam isyak dia dah sampai, dia satu lagi lah maknanya di maghrib kan, di belakang sembahyang isyak. Maka wajib bagi makmum itu niat mufarakah. Ini bukan sunat ya. Di sini kedudukan dia wajib bagi makmum niat mufarakah dan beri salam. Dia kalau tanya mana afdal, sini ada tafsir. Kalau muafakat, afdal dia tunggu. Kalau tak muafakat, maka wajib dia mufarakah. Habis. Atau muafakat pada tempat tahiyat keduanya. Dia muafakat tempat tahiyat keduanya, tetapi tiada duduk imam. Masalah fiqh macam-macam ni. Ini salah kena ingat ni. Sekarang masalah tadi sama-sama, okey. Imam rakaat 2 rakaat, kita dah habis sembahyang subuh. Imam pun duduk tahiyat awal. Masalah sekarang muafakat, tapi tu imam buat hal pula, dia terlupa masalahnya, atau disengaja tinggalkan tahiyat awal, dia bangun. Jadi maknanya muafakat pada tempat tahiyat, tetapi tiada duduk imam bagi tahiyat awal. Jawab dia apa? Maka wajib makmum yang sembahyang subuh mufarakah, tiada harus menanti imam. Di sini tak harus. Bermakna kalau imam tak duduk, ataupun memang tak boleh duduk sebab dia rakaat ketiga, jawab dia situ apa? Wajib dia mufarakah dan beri salam. Habislah. Dan syarat yang ke-6, muafakat makmum bagi imam pada sunat pula. Muafakat makmum bagi imam pada sunat yang dikerjakan imam atau ditinggalkannya imam, yang jadi keji menyalahi. Dia panggil takhalluf fuhshin, menyalahi yang keji. Mak sini syarat dia mesti muafakat. Makmum kena muafakat dengan imam. Pada mana? Sunat yang dikerjakan oleh imam, makmum tak boleh tinggal ni. Tapi maknanya penyalahi yang keji, atau yang ditinggalkannya. Maksudnya imam kalau buat, dia buat, kalau imam tinggal. Yang mana jadi keji menyalahi. Contoh menyalahi keji kan? Sujud sahwi. Tu 2 kali sujud kan? 2 kali sujud imam, kita orang tonggik ke sujud, dia perhati macam menyalahi keji, kata ni ikut imam kan, tambah 2 kali sujud. Sebab tu makmum kalau sujud sahwi, dia panggil kaedah dia apa? Muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Apa makna muafakat pada buat? Kalau imam turun sujud sahwi, wajib makmum kena turun. Kalau dia tak turun, batal sembahyang ni.
Sebab menyalahi keji tu, kalau satu rukun tak, dua tu pergi naik turun lagi, dia senyap, dia perhati, padahal dia dah ikatkan diri dia sebagai makmum, itu batal tu kalau tu. Sebab tu kaedah dia muafakat pada buat. Bermakna kalau sujud sahwi imam buat, makmum wajib buat. Kalau dia tak buat, batal sembahyang. Tu muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Apa makna tidak pada tinggal? Tidak wajib muafakat pada meninggalkan. Apa maksud dia? Kalau sekiranya imam meninggalkan sujud sahwi, maka makmum tak wajib ikut meninggalkan sujud sahwi. Bahawa dia boleh datangkan sujud sahwi selepas salam imam. Imam pergi salam kan, ada sujud seorang je lah. Tapi dia kena niat lah. Turun tu dia panggil fadlah. Dia kena niat sahaja aku sujud sahwi, maka dia sujud seorang. Boleh. Lepas satu keadaan dulu tuan guru saya, dia tak buat sujud sahwi ni. Satu kes maknanya dia tak buat, patut kena sujud sahwi. Jadi budak-budak semua dah tunggu nak sujud sahwi. Tiba-tiba tuan guru tak buat. Betul guru nak murid tanya kenapa tuan guru tak sujud sahwi. Kau tak nampak belakang makmum perempuan ramai yang tua-tua tu. Senang dia jawab. Belakang makmum perempuan tu banyak yang tua-tua. Kadang ada yang tak faham kan kau sujud dia tertongang je, batal sembahyang, nyanyi ke dia. Kau nak cari sunat, dia pula batal. Dia juga, dia kena ada politik dia pandai kan. Jadi ni kalau dia buatkan nyanyi kau orang tak kuasa tengok pasal ni senyap berhati kan. Jadi maknanya itu kalau dia buat, kena buat, kau tinggal tak wajib. Ada muafakat pada tinggal, tidak pada buat, sebaliknya. Tadi muafakat pada buat kan, mana sujud sahwi kena buat, kalau tak buat batal. Tapi pada tinggal tak wajib. Mana kalau imam tinggal, makmum boleh buat sendiri. Satu lagi pula masalah dia terbalik. Muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Apa dia? Tayyat awal. Tayyat awal muafakat pada tinggal. Bermakna kalau imam tinggalkan tayyat awal, makmum tu kena bangun. Dia jangan berani-berani buat sendiri, kena bangun tu. Tu. Tidak pada buat. Maknanya kalau imam tayyat awal dia tak nak buat, dia malah dia bangun dia dan habis tunggu atas je lah, boleh. Itu maksudnya. Tapi kalau dia buat, imam tinggal, dia kena tinggal. Ini tu imam tak wajib tayyat awal, tu imam dah berdiri, dia pergi gayut tu imam ramai-ramai. Subhanallah, subhanallah, tu imam pula huru-hara pening. Tu imam pun turun balik, habis dengan imam masuk longkang. Imam bila turun balik sujud tayyat awal, dia tinggal, dia turun balik Abu Qur'an, batal sembahyang dia. Tayyat awal dia 3 peringkat. Kalau seorang tadi tinggal tayyat awal, dia pun bangun, belum sampai hak rokok, dia teringat, dia turun balik, dia baca tayyat awal balik, tak ada apa-apa, sunat, okey. Kalau dia dah lepas sepadan rokok 90 darjah, dah naik atas tapi belum sampai berdiri, tiba-tiba dia turun balik, boleh, tapi kena sujud dua. Dan ketiga, bila dia tegak, dah itisab bil fardi dipanggil. Dia telah bersepakat dengan rukun fardu, kalau dia turun balik, batal sembahyang dia. Sebab qiyam adalah rukun lebih besar daripada sunat. Sebab tu kalau imam dah tegak, dah ikut je. Ini imam tegak, dia gayut ramai-ramai. Subhanallah, subhanallah. Tu imam pun pening. Imam terkejut balik. Habis lintang buka. Makmum yang tahu pergi bangun balik. Yang ni, habis celawa. Dia kadang-kadang bukan tak tahu, terlupa. Dia mengaji, dia terlupa. Sebab dia mengaji, tapi terlupa. Ada ke mengaji, tak faham. Dia dua je. Dia mengaji terlupa, mengaji tak faham. Tok imam dah bangun, dia gayut Tok imam. Tok imam pula pun terlupa juga, terkejut bawa balik. Habis. Habis tu. Syarat apa ni? Syarat ke-6. Syarat yang ke-6, muafakat makmum imam sunat, dikerjakan imamnya atau ditinggalkannya yang jadi keji menyalahi. Maka jika sujud tilawah ni dia. Jika sujud tilawah imam subuh Jumaat, imam turun sujud tilawah, dan tiada sujud dari makmum atau akasnya, makmum pergi sujud, imam tak sujud, atau duduk membaca tayyat awal imam, meninggalkan dia oleh makmum atau akasnya, maka batal sembahyang makmum itu jika diketahui haramnya lagi disengajakan. Disengajanya. Tapi jika duduk imam membaca tayyat awal dan berdiri makmum dengan sengaja, tiada batal pula. Tapi sunat bagi dia kembali duduk ikut. Banyak hukum ni, tengok tu. Tadi jika apa yang menyalahi yang keji.
Muafakat ya. Sekarang contoh imam sujud tilawah. Ya, wa hum la yastakbirun. Dia pun turun. Makmum tak sujud, dia perhati imam dia. Ataupun makmum pergi sujud, imam pula tak sujud, akas teman sebalik. Itu masalah. Yang ketiga, atau duduk membaca tahiyat awal imam. Ya, duduk membaca tahiyat awal, imam meninggalkan dia oleh makmum. Atau akasnya. Ya. Atau duduk membaca tahiyat awal imam, meninggal oleh makmum. Baca itu. Dia stand baca, dia kena tahu mana imam baca, makmum tinggal. Atau akas, imam tinggal, makmum baca. Jawab, batal sembahyang makmum, syarat jika dia ketahui haram dia. Lagi pula dia sengaja. Ya, sengaja dia maknanya. Tetapi jika duduk imam membaca tahiyat awal dan berdiri makmum dengan sengaja, dia tinggal, itu tak ada batal. Tapi ketika itu sunat makmum tu turun balik. Sebab apa? Tahiyat awal dia muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Mana kalau imam tinggal, dia kena tinggal. Tapi kalau imam buat, dia boleh pilih tak nak buat. Ya, dia saja berdiri atas. Tapi kalau berdiri itu sunat turun balik lah. Habis. Ni ingat banyak masalah ni. Dan jika berdiri makmum itu dengan lupa, wajib kembalinya. Makmum tadi imam baca tahiyat awal, dia bangun tu bukan sengaja, terlupa, dia teringat ataupun tak perasan, dia duduk balik dinding sana baru tahu imam baca tahiyat awal. Ketika tu dia buat tu bukan sengaja, jawab dia wajib turun balik. Yang tadi dia sengaja, imam baca tahiyat awal malah sengaja bangun, lain hukum. Ya, kalau dia tak sengaja, maknanya dia kena turun balik, wajib turun. Dan jika cara kembali, batal sembahyangnya. Kalau dia sengaja, maka sunat kembali. Kalau tak kembali pun tak bersah. Sebab pada tahiyat awal dipanggil muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Muafakat pada tinggal, mana kalau imam tinggal tahiyat awal, kita pun tinggal. Ya, tu. Tidak pada buat, mana kalau buat dia boleh pilih. Berlainan sujud sawi muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Mana kalau imam buat sujud sawi, makmum wajib buat, tak buat batal. Tidak muafakat pada tinggal, tak wajib sama dengan makna kalau imam tinggal, kita tak wajib tinggal, kita boleh buat sendiri apabila salam imam. Gunaan syarat yang ketujuh, hendaklah mengikut imamnya pada takbiratul ihram dan lainnya. Misal seperti bahawa takbir makmum itu kemudian daripada takbir imam dengan yakin. Mana makmum jangan angkat takbir kecuali imam dah sampai ra akbar. Ya, Allahu akbar, baru dia angkat. Ini imam Allah akbar, dia pun Allah akbar, imam pun hura, dia kejar aku. Ya, tentu arah tu imam. Tu makmum tak belajar lagi. Biar sampai habis imam tu takbiratul ihram sempurna, barulah diikut. Innama ju'ilal imam liyutamma. Dijadikan imam untuk diikut, bukan dikejar. Ya. Ni banyak kejar bila semain tarawih. Tu imam pun padam baca laju, makmum kejar belakang. Dia bergambar-gambar. Kalau kat Indon lagi kelakar, semain kartun lagi. Bulu dah siap. Ramai pula mengikut. Hendaklah imam mengikut imam takbiratul ihram dan lain. Seperti misal takbir makmum itu kemudian daripada takbir imam dengan yakin. Maka jika berserta dengan takbir imam takbir, dia pun takbir, apa berjadah jadi makmum. Atau dengan setengahnya, mana imam takbir Allah belum habis dia masuk Allahu akbar. Atau syak kemudian kah atau berserta, ditakbirkan ini serta ke ataupun maknanya kendian dalam takbir. Atau ni banyak ni dan si Daud ni kita bayar sikit. Dia tak jawab lagi tu, dah bawa masalah tu. Atau kemudian daripada takbirnya dan lanjut masa syak pula. Ya, memang dia tu maknanya belakang, dia tak serentak, tapi dia main syak tu lama. Tadi serta tidak, lama now. 2, 3, 4 Atau ni 4, i'tikad kemudian, atau dia yakin maknanya memang kemudian, maka terdahulu
Nasaya tiada sah sembahyang. Semua tak sah. Ya, semua masalah ni tak sah. Mana jika berserta dengan takbir imam, dia niat makmum tapi imam takbir dia serentak tapi dia ihram dengan imam, ya, tak sah dia buat dia. Satu masalah. Kemudian dengan sengaja atau dia syak, dia buat tadi dia syak, sengaja tidak sengaja, tak sah tu. Atau berserta dengan takbir, atau kemudian dengan daripada takbirnya tapi lanjut masa, serta batal. Kalau lanjut kemudian dia yakin dia lewat, dia kendian tapi lama masa nak dapat keputusan pun batal. Atau iktikad kemudian maka terdahulu. Iktikad dia rasa kemudian pada hakikat dia terdahulu daripada imam ataupun batal. Walhasil sempurnakan betul-betul. Imam dah sampai takbir dah habis Allahu Akbar, barulah disusuli belakang dia. Lebih biasa kena aku sembahyang huas teruk ke? Kan? Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Dia buka usalli yang pening batu umum. Ada seorang dia tak ikut tu imam. Dah 2 rakaat dia batal ke? Dah 2 rakaat dia buka balik usalli. Makmum kata pening. Ini teruk nawahuas ni. Ya. Kerana apa tak sah tu? Masalah tersebut kerana dia menyertai imam tak sah semua tu. Kerana tersebut dalam hadis yang sahih bahawa sabda Nabi SAW, iza kabbara fakabbiru. Iza kabbara, apabila sudah takbir imam, itu maksudnya, fakabbiru, maka takbirlah oleh kamu. Jadi takbir kita makmum setelah imam selesai sampai ra akbar tu, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar, ya. Situ maknanya baru betul. Maka nyata daripada hadis ini menyuruh takbiratul ihram makmum terkemudian daripada takbiratul ihram imam. Takbir lepas tu Allahu Akbar. Angkat tangan bukan takbir. Angkat tangan tu kan, itu sunat hay'ah fi'liyah nama dia. Sunat hay'ah yang bangsa perbuatan. Kalau tak angkat pun sah. Ya. Dia tegak aja Allahu Akbar, maksud niat aku sembahyang pada zuhur. Sah sembahyang? Tak ada. Ya, angkat tu sunat. Itu kita bezakan. Adapun takbir itu rukun kauli, rukun yang dibangsakan kepada ucapan. Ya. Kalau angkat tangan itu sunat fi'liyah. Ya, sunat yang dibangsakan pada perbuatan. Dan masuk sembahyang apabila sempurna takbirnya, takbir imam baru kita masuk. Maka takbir makmum dahulu daripada imam atau berserta tu, ya, seperti ia mengikut akan orang baru lagi sembahyang, maka tiada sah ikutnya. Ya, dia takbir dulu. Apakah orang bersembahyang pun ikut? Tak boleh. Jadi makna selesaikan dulu, ya, maknanya imam tadi. Baru kalau kita takbir dulu, bermakna ikut siapa? Niat dia ikut makmum, niat dia ikut imam. Imam tu masuk sembahyang ni. Itu maksud dia. Jadi dia tak sah sembahyang. Bagi apa-apa pun dia kena selesai imam tu. Dan batal sembahyang makmum jika disengaja mendahului daripada imamnya dengan 2 rukun fi'li. 1 rukun fi'li makruh. Sengaja ni. Imam belum rokok, dia pergi rokok. Ya, tu makruh. Bangun i'tidal 1 rukun setengah. Dia turun daripada sujud, batal. Salah dengan sengaja. Ya. Mendahului imam 2 rukun fi'li batal sembahyang. Kalau 1 rukun makruh. Dan batal sembahyang makmum jika disengajakan mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan. Dikalau rukun yang pendek sekalipun. Apa rukun pendek? I'tidal. Sekarang dia pergi rokok, itu belum 1 rukun. Dia bangkit, dia pergi i'tidal, itu 1 rukun setengah mungkin. Ya, maka dia tinggalkan i'tidal pergi pada sujud saja, sedangkan imam belum rokok lagi, maka batal sembahyang dia. Umpama tengok sini, rokok makmum dahulu daripada imam. Imam tak rokok, dia pergi rokok. Banyak no tu imam baca, aku rasa aku dia pergi rokok dulu. Tu. Kalau imam pula baca macam ada orang dah jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pening makmum tu. Saya ada pernah lagi 1/4 sembahyang tasbih ni. Kita ikut satu imam tu sembahyang tasbih. Separuh nyawa duduk dah kata.
Dia baca tasbih tu dia kuat 10 kali. Dia berlagu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mau dah tu. Ya, nak habis 10 kali juga dia baca kuat tu dengar. Wah, ni mana pula dia ambil ni? Ni apa pembawa dia ni? Ya, pening kepada makmum. Jadi maknanya kalau dia rokok dahulu daripada imam, ya, imam belum rokok, dia pergi rokok. Maka apabila dikendaki oleh imam rokok, maka dia bangkit. Ada selisih. Ini meninggalkan 2 rukun secara selisih. Ya, dia turun. Ya, imam tak turun, imam turun, dia bangun, imam pula ikut dia. Itu balik. Imam turun, dia bangun. Maka bila kendak bangkit makmum, maka apabila kendak bangkit imam berrokok, sujud oleh makmum. Dia sujud aja habis 2 rukun. Masuk 2 rukun panggil. Ya, kalau dia rokok tu setengah, dia bangkit baru setengah. Dia turun aja sujud 2. Tamam. Maknanya batal sembahyang makmum apabila ia sujud. Itu cara selisih. Kalau tak selisih dia terus rokok, iktidal, imam tak turun lagi, dia sujud terus batal. Ya, bila dia bergerak ke arah sujud dia batal. Sama ada bergerak tu dia tinggal terus 2, dia rokok, dia iktidal, dia sujud. Itu terus. Yang tadi selisih, dia rokok, ya, imam belum. Ya, imam turun rokok je dia bangun. Imam bangun lagi sujud habis. Itu jawab dia batal sembahyang, meninggalkan mendahului 2 rukun dengan sengaja. Atau terbalik, ya, tertinggal 2 rukun dengan sengaja, itu juga dengan sengaja. Bukan masalah muafiq lah, itu lain. Ya, masalah sengaja. Imam pergi, dia dah habis dah Fatihah semua siap. Imam pun dah habis surah. Imam turun pada sujud, dia tak sujud. Pada rokok dia tak rokok, dia diam. Imam iktidal pun dia diam. Imam turun pada sujud, batal sembahyang dia. Ataupun macam tadi juga selisih. Ya. Imam turun, dia tak turun lagi. Imam bangkit, dia pun nak turun. Imam turun, dia pun nak bangkit. Jaga ni. Makmum jangan buat kepala masing-masing. Dia kena ikut betul imam. Imam turun sujud, dia sujud. Imam bangkit, dia kena bangkit. Jangan imam bangkit, dia buat lama dia. Bukan tinggalkan, tak kena cara, boleh batal sembahyang. Ya. Habis. Dan demikian lagi. Satu lagi, batal sembahyang makmum jika terkemudian daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Tadi dulu kan, ni terkemudian lah. Dengan tiada uzur. Kalau uzur macam dia muafiq kan. Dia muafiq. Mana muafiq? Orang yang mendapat masa membaca Fatihah sebelum imam rokok. Sekarang imam baca Fatihah, dia masuk awal. Mana kalau dia baca Fatihah lepas cuma dia dengar sunat kan. Imam pun baca surah pendek je. Ketika itu baca inak taina, dia tak habis Fatihah dia. Ketika itu dia muafiq. Bila muafiq, dia wajib kena sempurnakan Fatihah dia dan dimaafkan. Tertinggal 3 rukun, bukan rukun, 3 rukun yang panjang. Masih sah lagi tu. Tolak yang tu. Ni saja ni, dia dah selesai, dia tak nak turun. Imam turun, dia buat dah. Tiada uzur. Seperti terkemudian daripada imamnya kerana was-was dikalau rukun yang pendek sekalipun. Seperti bawa rokok. Ni misal, rokok dan iktidal dan tunduk imam pada sujud. Padahal lagi makmum berdiri. Imam dah pergi sujud, dia tak turun lagi. Jawab batal sembahyang dia. Atau sujud imam pada sujud yang kedua dan berdiri lalu membaca Fatihah lalu tunduk oleh rokok padahal makmum lagi dalam duduk antara 2 sujud. Ini pun batal juga ya. Dia duduk antara sujud baca Rabbil Firli. Imam turun sujud kedua. Imam berdiri lalu membaca Fatihah dia tak bergerak lagi, batal sembahyang dia. Jaga ni kadang makmum ada yang buat hal yang pendek dia. Imam dah pergi lepas slow belakang sampai 2 rukun dia tinggal. Maka jawab dia batal habis. Kemudian dan jika berserta makmum dengan imam pada perbuatan sembahyang lain daripada takbiratul ihram dan jika pada salam sekalipun tiada mengapa tapi makruh meluputkan fadilah jemaah. Dia serentak dengan imam tu tak ada faedah ada sembahyang jemaah, tak dapat pahala dia ni kosong. Dan jika berserta pula wallahu a'lam.